Okey, dan saya juga nak kongsikan kepada anda semua, kita ada sedikit teaser yang nak dikongsikan sebelum kita start dengan perbincangan kita pada pagi ini. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Ya, itu dia sedikit teaser yang kami kongsikan, dan sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang telah pun menonton kami melalui Facebook TV Al-Hijrah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi. Buat amalan baik yang berterusan, insya-Allah sama-sama kita lakukan. Menonton TV Al-Hijrah ni pun merupakan satu amalan yang baik. Jadi sama-sama kita kena pakat-pakat share supaya boleh berkongsi pahala lebih ramai, insya-Allah. Okey. Dan panel saya berada di studio sekarang ini yang akan membincangkan tentang tajuk kita adalah keindahan Syria mungkin tiada lagi, iaitu Dr. Ahmad Sani, Datuk Abdul Alim Arabi selaku Ketua Pegawai Eksekutif MAPIM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jumpa lagi, Doktor. Ya, apa khabar? Ya, baik, sihat. Alhamdulillah. Okey, dan juga ditemani oleh Nur Heliza Helmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga adiknya Nur Hazwani Helmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jadi Doktor, saya nak terus pada Doktor sebab sekarang ni kalau kita tengok memang ramai rakyat Malaysia yang makin prihatinlah dengan apa yang berlaku kepada Syria, dan kalau kita tengok sekarang ni pun dah tak lama lagi dah mungkin sekarang pun sebenarnya dah musim sejuk di sana, Doktor. Betul. Sekarang sudah menghampiri 8 Celsius. 8 Celsius. Bagaimana sebenarnya kita kalau tidur dalam aircon pun dah rasa macam ya Allah nak kena tarik selimut dan sebagainya. Dah berlaku pagi tadi. Saya pagi tadi Kan? Sejujur-jujurnya. Kan dah macam mana kita menggigil tarik selimut. Dan bayangkan bagaimana mereka kesejukan itu sepanjang hari. Dan ada di kalangan mereka yang tidak mempunyai perlindungan yang cukup, sebagai contoh selimut, kekurangan dari segi bajunya, selimut dan sebagainya. Dan mungkin doktor dah banyak pengalaman dah macam-macam dah orang kata, melihat sendiri dengan mata kasar sendiri kan. Mungkin doktor sebagai mukadimah yang boleh berkongsi pengalaman selama 14 tahun mungkin berada di sana, dan bagaimana keadaan mereka ketika musim sejuk ni, doktor. Allahu Akbar. Terima kasih, Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton TV Al-Hijrah kerana anda adalah penyebab untuk kita lakukan kerja yang paling sukar saat ini adalah ummah bantu ummah. Kita bercakap bukan hanya soal Syria, Gaza, tetapi hatta di dalam negara. Tetapi hari ini kita nak berbincang berkenaan satu masalah ataupun krisis yang tidak sudah, iaitu berkenaan dengan Syria. Kalau Sofi tadi kata bahawa musim sejuk sudah pun masuk, musim sejuk itu ada di tempat tertentu dia sudah pun menghampiri negatif 1. Kalau di kawasan pegunungan, di Beqa, di Arsal dan sebagainya, dia menghampiri negatif 1. Kalau di kawasan sebelah Idlib, di Azaz sudah pun 8, kalau malam hari boleh jatuh kepada 5. Jadi keadaan ini kalau katakan di United States ataupun di UK, sejuk ini dia mempunyai persediaan, adanya winter punya coat, adanya long john, adanya selimut yang tebal. Tetapi tidak kepada pelarian Syria yang sudah menghampiri lebih daripada 6 juta dan homeless pula. Maksud kata mereka ini saban hari terdedah dengan segala bentuk cabaran, makanan tak cukup. Rumah ini, subhanallah, ini mungkin boleh dikongsikan dengan sahabat aktivis saya. Kita lihat sendiri macam mana mereka melalui keadaan rumah yang hanyalah dilitupi dengan kanvas. Kanvas ini pula tidak pun kalis kepada kesejukan. Jadi dia hanyalah untuk boleh jadikan sebagai privacy punya rumah.
Tak boleh sebut rumah pun kerana kemah itu sangat usang. Kalau nak cerita berkenaan dengan hal sejuk, tak berlaku. Mereka ini sangat-sangat sejuk, tidak pun keluar daripada masalahnya. Tidak ada pakaian sejuk, tidak ada heater, tidak ada makanan. Dan kita pada pengalaman kita yang lepas-lepas 2014, 2015 yang begitu tak boleh kita lupakan apabila kita diberitahu oleh ibu bapa di sana, anak mereka yang syahid ini tidur waktu malam, kemudian besok pagi tak bangun kerana sejuk begitu. Ini yang menduka citakan. Jadi MAPIM telah pun hantar 10,000 blanket, tetapi tidak cukup dengan jumlah 6 juta itu. We have to do something. At the same time juga, kalau orang tanya apa yang kita buat di Malaysia, MAPIM terpaksa, ini satu lagi cabaran. Saya nak tekankan di sini, kali ini MAPIM nak laksanakan misi ke-15. Kita telah pun menempah 30 bantuan kontena, namun kita tidak cukup dana untuk nak menyampaikan secara keseluruhannya. Kita hantar 30 kontena, dalam masa yang sama sekumpulan tim pula akan uruskan persediaan bantuan di dalam Malaysia untuk ke Sabah, untuk ke dalam Malaysia, dan satu lagi tim pula menguruskan bantuan untuk di Gaza pula. Jadi cabaran kita hari ini, pagi-pagi Ahad ini, kita nak buka minda supaya kita ambil manfaat daripada saranan baginda Rasulullah, iaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan kebaikan kepada manusia lain. So hashtag Ummah Bantu Ummah ni very important, kerana kita telah melihat, saya secara peribadi keluar masuk dalam bumi Syria sejak daripada awal-awal peperangan. Kita lihat sendiri bagaimana Aleppo yang kalau di dalam videonya sangat cantik, bandar yang menyimpan pelbagai kisah-kisah artistik, sampai UNESCO gazetkan sebagai bandar begini, bandar begini. Kalau orang yang suka tengok movie apa nama Ertugrul, ada juga cerita pasal Aleppo, ada juga cerita berkenaan dengan Syria. Kalau kita pula daripada zaman kita belajar dulu, ustazah-ustazah kita akan cerita yang Syria ini adalah tempat, ataupun Syam ini adalah tempat perdagangan. Baginda Rasulullah selalu berulang-alik ke Syam. Syam ini tempat macam China hari ini, mewah, hebat. Tetapi hari ini yang kami lihat tidak semacam yang kita sebutkan tadi. Kawasan yang seperti penuh dengan bangunan-bangunan, hari ini saya gelarkan sebagai ghost town. Bunyi tembakan, tak ada orang, bunyi jeritan, bunyi tangisan, terlampau teruk. Dan lebih memerikkan lagi, pelarian ini yang kita sebut sebagai pelarian tanpa rela, mereka memasuki fasa berdepan dengan COVID. Dikala dulu, kalau sebelum COVID ini, seminggu ratusan kontena masuk daripada seluruh dunia. Tetapi hari ini saya difahamkan oleh staf kita di lapangan, yang masuk hanyalah puluhan, itu pun sebulan puluhan saja masuk. Ini menunjukkan bahawa terputusnya bantuan-bantuan besar daripada seluruh dunia untuk menyokong pelarian tanpa rela yang 6 juta tadi. Jadi keadaan sekarang ini agak parah. Oleh kerana itulah MAPIM mengambil inisiatif. Kita tidak ada option lain. Malaysia kita kena jaga sebaiknya, santun sebaiknya, dan Syria itu tak boleh ditinggalkan kerana mereka tidak ada pilihan lain. Kalau kita di Malaysia, macam Sophie kata tadi, jangan keluar kalau tak ada kerja. Kita dah ada online, boleh order. Macam-macam boleh buat. Macam-macam. Tetapi di sana, dia tidak ada perkataan online ordering. Jadi kalau tidak ada makan, tunggu besok. Kalau tidak ada makan, tunggu lagi besok. Kalau kesejukan, lagi kan makanan, tak ada apalah yang boleh makan. Kita ada pengalaman yang saya kira sukar untuk saya nak luahkan, iaitu kita pernah bersama dengan tim TV Al-Hijrah melalui satu lorong di Beqa, kawasan pelarian, dan saat kita lalu itu kita terlihat ada wanita, seorang ibu, dia kuis-kuiskan roti yang sudah kering dalam keadaan cuaca sejuk, seolah-olah nak menjemur, dan saya lihat roti itu dah kekuningan, dah kehijauan. Dalam detik hati saya kata, ini dia nak buat makan ke? Peliklah, nak bagi makan kucing ke? Tak mungkin kan, dia sendiri duduk dalam kemah. Jadi kita tanya kepada ibu ni, dia asak-asak sampailah dia dengan hibahnya dia menceritakan. Kan aib kan itu, tetapi dengan aktivis ini dia tak mampu dan dia luahkan. Iaitu inilah makan yang akan direbus kepada anaknya.
Allah. Kalau kita hari ini PKP ini, kita rasa sukar sangat. Kita tak dapat keluar ke restoran yang selalu kita buat untuk reward diri kita. Betul. Kita tak boleh keluar ke shopping kompleks nak beli, nak makan aiskrim dengan anak-anak. Betul. Tapi di sana semua itu sudah tidak ada. Kesejukan yang begitu hebat, makanan pun tidak ada. Jadi kita merayu kepada seluruh rakyat Malaysia yang menonton pada pagi hari ini untuk kita ambil peluang dengan hashtag Ummah Bantu Ummah melalui www.rayuansyria.com. Kita perlukan sokongan semua. Ini adalah masanya kita menjadikan magic ummah itu di tangan kita dengan kita bersatu hati. Kalau di Sabah perlukan bantuan kita hantar. Kalau di Malaysia perlukan bantuan kita hantar. Kalau di Syria, di Gaza, di Somalia, we try our best. Selagi mana kita mampu, kita berikan. Kerana macam TV Al-Hijrah sasarkan, iaitu kita semua nak masuk syurga. Betul. Kita jadikan ini adalah peluang-peluang untuk masukkan kita di dalam syurga. Bila kita lihat rumah-rumah semua musnah, kita mungkin tak dapat nak membina seluruh Syria itu semula. Hatta mungkin kita tak mampu untuk mengekang daripada peperangan ini berakhir. Siapalah kita. Tetapi yang akan dinilai itu adalah usaha. Betul. How kita empathy kepada saudara kita. Mereka ini adalah golongan yang special di hati baginda Rasulullah. Kerana baginda Rasulullah mendoakan Allahumma barik lana fi syamina. Allahumma barik lana fi syamina. Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkatilah saudara ataupun ahlu Syam. Syam ini dia daripada 4, iaitu yang pertamanya Jordan, yang keduanya Lebanon hari ini, yang ketiganya adalah keseluruhan Palestin termasuk Gaza, dan yang keempatnya adalah Syria. Inilah yang kata Syam. Hari ini disebutkan sebagai Syria, Lebanon dan sebagainya. Tapi mereka ini dah duduk dalam keadaan yang sangat sukar. Jadi kalau kita kata kami pun teruk, kami tak sempat bantu, bagaimana kita nak berbincang berkenaan kisah-kisah sirah dikala dalam keadaan baginda Rasulullah dan sahabat dikepung, mereka masih empathy untuk melihat segala macam kesusahan hatta di luar daripada kumpulan yang dikepung. Jadi kita kena praktikkan hari ini. Jadi pagi-pagi ini kita nak ambil semangat yang positif. We have to help them. Small action save life. Itu Sophie. Kita ikut pada kemampuan kita. Yang mana yang kita rasa kemampuan kita kongsi bersama rezeki itu kan. Mana tahu menjadi sebab kecil-kecil perkara itu menjadi sebab kita untuk masuk ke syurga, Doktor kan. Amin. You never know kan. Betul. Okey, dan Heliza juga kan dah bersama dengan Mapin begitu lama. Jadi macam-macam dah orang kata dah tengok kejadian yang berlaku di depan mata. Anak-anak kecil, ada yang seusia dengan kita tetapi kehidupan mereka tak terurus dan sebagainya. Jadi mungkin Heliza boleh kongsi bila dekat sana tu apa perasaan Heliza bila melihat keadaan yang mana kita tahu Bumi Syam dulu begitu gah keadaannya dan sebagainya, dan akhirnya kita sebagai umat Islam berdiri di situ dan melihat keadaan itu begitu menyedihkan. Mungkin boleh kongsi. Jujurnya yang saya cakap pasal sejuk pagi tadi tu memang menggigil-gigil dalam keadaan yang tak buka aircon pun, tapi tak tahu apa suasana yang menyebabkan sangat sejuk. Dan ada satu ketika waktu tu berada di bumi Syria terlampau sejuk, mungkin negatif waktu tu, dan ada heater dan saya pakai selimut rasanya 2 layer, baju sejuk rasanya dah 5 layer lapisan, so total 7 layer pun saya menggigil sampai tak boleh tidur. Bayangkan the whole daripada pagi sampai malam kita buat mission. Dan malam tak boleh tidur lagi. Memang orang kata dari sudut kita punya tenaga pun memang dah lunyai, dah habis, flat habis. Makan memang kena catur. Bayangkan kalau kita terlampau dahaga dan melihat anak-anak pun, dia tengok kita pegang air, kita pun tak sanggup nak minum. Kita orang punya gigil masa tu yang sampai yang ni betul-betul kaki bergegar macam rasa macam sampai saya berdua dengan dia, okey jangan cakap, jangan sentuh sebab kita takut jari kita patah. Terlampau sejuk itu kita pakai glove. Tetapi mereka ketika nak ambil makanan tu, seorang ibu, anak kecil, seorang ayah yang memang usianya mungkin 70-an dan sebagainya, pakai slipper, ada yang tak berslipper, tidak berglove, dan ada anak kecil mungkin umur 4 tahun, dia letak tisu dekat celah-celah jari, umpama konon-konon stokin lah tu. Lepas tu lukalah dengan muka dia yang sangat kering dan merekah. Usia 30 tahun kat sana, mukanya lebih kurang macam 50 tahun dah kering, dah berkedut-kedut macam tu. Mereka ni sebenarnya cerah, putih, cantik. tapi kerana terlampau sejuk sampai dah nampak biru. Betul. Ada yang dah jadi macam
macam sedikit gelap ya. Yes, sebab macam langsung burn sejuk kan. Yes. Jadi saya kadang-kadang macam Allah. okey, kita bolehlah duduk masuk balik dalam kereta, charge balik sebab ada heater dalam kereta kan, dan keluar balik, tapi dia orang tak boleh buat macam tu. Terpaksa teruskan juga. Ada satu ketika bila saya pergi kat Syria, ada seorang ibu nak melahirkan anak, dan diorang kemah diorang ni kan tak kukuh. Jadi bila nak lahirkan anak, salji mungkin tebal dan menghempap ibunya meninggal dunia, anak je boleh selamat. Jadi bila kita pergi kat sana, kita macam ya Allah, rasa trauma sangat-sangat. Anak tu pada besar, dia pun dah dalam keadaan yang macam blur, bingung dan sebagainya kan. Kehidupan mereka lahir-lahir dah kena macam tu. Betul. Yang sampai satu tahap di zaman-zaman yang 2015 yang kena makan kotak, rumput, apa sahaja yang mereka nak survive, kuis-kuiskan. Oh, tengok dekat bawah ni ada sedikit cebisan-cebisan, mereka makan dan sebagainya. Apatah lagi bila saya masuk di dalam hospital penuh dengan darah, kekecohan, dan yang paling mencabarnya bukan ambulans yang bawa dia orang. Macam lori, dan ada seorang mangsa ni mungkin kena serangan. Lori ayam. Yes. Dan yang drip, yang mangsa tu pegang sendiri. Allah. Waktu tu saya tengah tulis apa yang nota dan sebagainya, macam Macam mana? Betul. Real ke ni? Kita duk kata real. Apa yang kita ceritakan, Sophie, sebenarnya kita pun tak percaya. Sampai macam kita sembang, kita kata baru-baru ni ada sahabat kita cerita bahawa macam tadilah Ija cerita, kata dia orang tak ada ambulans semua. Depan mata kita berlalu. Kita semua terkejut. Dan bila tunjuk video tu kepada, bila kita bagi ceramah perkongsian, semua orang terkejut. Macam tadi juga, macam Ija cerita, yang ni, yang tu tak percaya yang makan rumput. Bila kita saja buat tanya, nak makan apa? Nak makan roti. Oh, nak makan apa? Nak makan ayam. Sebelum makan apa? Rumput. Kita macam pause. Itu yang berlaku. Pengalaman tu kita dengar dulu, lepas tu pasal maksudnya dalam 6 juta tu, kekerapan untuk berjumpa pengalaman yang kita sebutkan tadi tu senang saja. Bukannya satu dalam sejuta, tak. Sejuta tu adalah sejuta. Tanya sebelah, kawan sebelah pun kira akan respon yang sama. Bayangkan kalau macam salji tebal, bila salji cair, so waktu tu ingat tak kita pergi, so dia punya banjir tahap macam ni kan. Sebenarnya itu bukan air bersih, itu bercampur dengan toilet dan najis-najis diorang dekat luar. So kita terpaksa redah. So anak-anak pun memang sangat-sangat tak boleh nak cakap lah. Dalam keadaan kita kat sini memanglah ujian-ujiannya, tapi mereka ni memang, kadang saya fikir, betul ke ni zaman sekarang ke, betul ke macam ni? rasa macam dah zaman dulu kala macam bukan zaman tahun 2020 kan. Betul. Diorang punya ujian ni dahsyat, dia macam bercampur tau. Peperangan tu satu hal, lagi satu dari segi sudut cuaca. Bila salji yang sangat tebal, rumah diorang pula yang macam doktor sebut awal-awal tadi kan, canvas, sampai kan ada kita tengok yang macam dah lubang-lubang, so termasuk dalam rumah diorang. Diorang nak tidur dalam keadaan macam mana? Kita yang haiwan liar lagi, ular masuk depan mata. Sebab waktu tu musim panas, saya kata apa benda yang Ada juga. hitam, berkilat dan laju. Lepas tu diorang tiba-tiba pergi bantai. Saya kata apa benda ni? Rupanya ular. Itu musim panas. Yang musim sejuk, benda lain lagi datang. Saya kata, Never ya Allah, ending. Tuhanku. Kita pernah ada Kita dah dengar kat sini pun dah sesak-sesak nafas dah pengalaman rasanya. ini dengan dengan abang-abang Hijaz kita. Masa kita berada di Hama, sepatutnya kita tidur di satu rumah yang telah disediakan. Dan tiba-tiba dia kata kita tak boleh, kita kena angkat semua beg, ubah tempat kita. Kenapa pula? Rupanya kawasan tu hampir sudah dikepung dan berlakunya serangan. Sophie, dia orang bawa kami masuk di dalam gua, di bawah tanah. So dahlah sejuk masa tu, berpeluk-peluk kan. Lepas tu bila rasa macam dah tenang dah, selamat, kita atas bergaduh, kita ada di bawah. Kat bawah. Habis tu dia kata, brother, please careful kerana kawasan ni ada kalajengking. Dah sudah. Malam tu orang tak boleh tidur. Atas bertembakan, di bawah Pun ada juga kalajengking musuh pula. kan. Jadi itu baru di pihak kita. Tetapi di pihak anak-anak Syria ni saya rasa penuh dengan trauma. Tak makan, emosional terganggu. Betul. Saya rasa subhanallah, package ini kita tak mampu untuk kita lalui. Kita tengok, kita fikirkan apa kita mampu susun semula. Kalau tadi berkenaan rumah, mungkin selepas ni kita nak berbincang berkenaan macam mana kita nak bina rumah. Ini yang kita perlu fikirkan, action based kan. InsyaAllah. Apa yang boleh kita lakukan. Jadi insya-Allah dengan adanya bantuan anda semua, insya-Allah kita dapat bantu memudahkan urusan MAPIM untuk memberikan bantuan kepada mereka. Dan kita nak berhenti berehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini, masih lagi topik yang sama insya-Allah selepas ini.
Permohonan bagi sesi kemasukan Disember 2020 kini dibuka. Lebih 40 program pelbagai bidang dan peringkat pengajian ditawarkan. Bantuan pendidikan turut disediakan dan pengajian percuma untuk program asasi tertakluk terma dan syarat. Jom masuk UniSyams, wadi kecemerlangan umum. Logo lah hari ni sebab ada lah tukang rujuk kita hari ni. Dan kalau kita lihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia merupakan ikon ayah yang sangat baik. Benda pertama yang seorang ayah kena buang, dia kena beruntuhkan ego dia. Tapi ibu yang duduk sebelah tadi, dekat dalam kereta ni tadi, dia tak boleh tidur. Dia pun kena tegur. Bang, salah jalan tu. Yang tidak dapat dibandingkan dengan seluruh dunia, seisi dunia adalah hubungan mesra ayah tadi dengan ibu anak-anak tadi. Angin kota Baitul Maqdis seakan begitu kuat menyapa. Begitu juga gelora bumi Gaza yang membuatkan saya gundah memikirkan bilakah keamanan akan hadir. Kami mengorak langkah jauh dengan niat untuk melihat bumi berkat Palestin menerusi kacamata yang lebih adil bagi umat Islam membuka laluan kemenangan. Apa yang pasti mentari Palestin masih terus terbit dan terbenam di garis perjuangan kami. Elah cikgu, apalah penting sangat sejarah ni. Setakat nak hafal tarikh je. Dibawakan secara eksklusif dalam Anifas ini. Friendship like, orang tak kenalkan siapa dia. Hahaha, aku kenal. Dialah yang jumpa Melaka. Betul tak cikgu? Saksikan Anifas setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV Al-Hijrah. Saya Cik Kia. Barangan kegemaran saya semestinya barangan buatan Malaysia. Aplikasi MySale Tracker memudahkan saya untuk mencari pasaraya yang menjual barangan promosi. Tentu anda suka membeli belah, kan? Jom kita sokong dan beli barangan Malaysia. Alhamdulillah, selamat kembali dalam Assalamualaikum dan insya-Allah sama-sama kita menderma walaupun dengan ikut pada berapa yang kemampuan kita untuk kita memberikan kepada mereka. Yang paling penting adalah kita dapat membantu mereka walaupun tidak banyak, tetapi mengikut pada apa yang kita mampu berkongsi rezeki kepada mereka, insya-Allah. Okey, dan kita nak terus kepada doktor. Doktor, kalau macam tadi doktor dah berkongsi sedikit tadi antara perkara-perkara yang telah pun berlaku, yang doktor telah pun melihat bersama dengan Heliza dan juga Hazwani, kan? Dan mungkin boleh berkongsi projek-projek yang akan datang, apa lagi yang impian doktor untuk lakukan untuk membantu mereka di luar sana, khususnya di Syria? Alhamdulillah, biarpun kita keluar masuk dalam bumi yang bergolak ini, kita lihat pelbagai segi. Kita mempunyai 40 sekolah seluruh dunia. Kebanyakannya berada di Syria. Walaupun begitu, ada sekolah yang telah pun dibom, yang menyebabkan 40 orang syahid, iaitu di Aleppo. Tetapi bila kita bercakap berkenaan dengan penerusan kehidupan, kita tidak ada option lain daripada kita menyediakan satu solusi untuk berpanjangan. Jadi MAPIM setelah kita keluar masuk daripada bumi Syria ini, kita begitu konsisten untuk menyatakan bahawa inilah master plan-nya. Kalau kita dulu kita hantar lebih daripada 8,000 kemah-kemah pelarian yang kita bagi yang terbaik, tetapi kita faham bahawa kemah itu hanya boleh bertahan the maximum adalah 6 bulan. Justru kemah-kemah 6 bulan masa dia sejuk panas, hujan lagi, salji dan sebagainya lagi. Tetapi bila kita dah berbincang dengan agensi kerajaan Turki, ini kelebihan yang ada kepada NGO MAPIM, kerana kita adalah partner kepada agensi wakaf kerajaan Turki
Turki. Jadi keluar masuk kita ke dalam bumi Syria itu di bawah sokongan dan naungan kerajaan Turki. Justru perbincangan ini agak panjang. Setahun kita berbincang dengan pihak arkiteknya dan sebagainya. Kita berjaya untuk membeli satu bidang tanah yang kita gelarkan sebagai Malaysian Wakaf City for Syrian Refugees. Seluas 56 ekar. 56 ekar ini dia hanya 1 kilometer daripada sempadan Turki, yang mana kita sedang membina perumahan yang bersifat berstruktur, bersepadu. Daripada kita bagi makan sahaja, kita nak train 1000 keluarga ini untuk menguatkan sokongan kepada mereka yang lain. Kita nak train guru-guru di situ. Kita ada kilang roti di dalam itu. Kita ada pusat pembangunan pendidikan, pusat pembangunan ekonomi. Kita bina 109 rumah yang dalam rumah tu ada 3 bilik. Kalau sebelum ini kemah, dia tidak ada partition untuk ibu dan ayah. Tidak ada tandas yang menjaga privasi. Jadi kita tak boleh tengok bila saudara muslimat kita ini terpaksa gunakan tandas yang sangat-sangat usang. Tandas yang, subhanallah, minta maaf cakap, tak boleh sebut kata itu tandas. Tapi hari ini kita tukar sepenuhnya. Jadi kita dalam kerangka untuk menyiapkan 700 rumah wakaf, yang mana satu rumah wakaf ini hanyalah berharga RM6,000. Rumahnya bata, bumbungnya tidak lagi kanvas, bumbung yang betul, pintunya pintu yang tahan kepada panas dan sejuk, dan mempunyai satu bilik untuk ibu dan ayah, ada dapur tersendiri dan ada tandas di dalamnya. Jadi ini adalah, kalau disebutkan di pihak Syria, saya tanya kepada mereka, kenapa buat satu bilik? Dia ada dua city sebenarnya. Yang pertama tadi yang saya kata 56 ekar, ini 109 rumah untuk fasa pertama. City yang kedua ini 700 rumah. Untuk fasa yang pertama. Jadi kita jalan serentak. Serentak. Jadi untuk city yang kedua ini ataupun bandar yang kedua ini, saya tanya kenapa buat satu bilik saja, tapi pasal nak gunakan kos yang efektif untuk ramai dapat manfaat. Mereka kata kepada saya, Dr. Sani, rumah ini dah macam syurga kepada dia orang, kerana sepanjang 7-8 tahun mereka tidak ada rumah. Jadi mereka menantikan nak siap rumah itu. Mereka melihat seperti banglo. Mereka melihat anak-anak ni melihat rumah tu yang berbentuk kotak tu seperti nak masuk dalam Disneyland. Tak sabar-sabar dah. Inilah satu perkara yang saya kira, kalaulah kita memberikan infak, kita memberikan wakaf, mesti datang dengan solution. Jadi kalau sesiapa yang berhajat untuk hari ini, kita nak minta kasihan Allah kepada kita, kita nak minta Allah kasih kita cukup-cukup, kita lakukan infak, kita lakukan wakaf sebaik mungkin. Dalam Malaysia boleh, di Syria lagi-lagilah boleh menggunakan melalui MAPIM, iaitu dengan harga kos RM600 satu wakaf saham. Bolehlah kita buat satu rumah di Syria. Satu rumah harga RM6,000. Jadi kalau nak kumpul-kumpulkan, semalam daripada Kedah, seorang makcik memberi RM6,000. Makcik ni bukanlah orang kaya sangat, dia kata. Tapi makcik macam ada satu blok, seolah-olah perniagaan makcik ini dah nak berjumpa dengan kebuntuan. Jadi ustaz bagi tahu, kata banyakkan berinfak, dan makcik cari-cari, makcik tengok MAPIM yang ada infak di Syria yang makcik rasa yakin, makcik nak infak. Saya terkejut. Makcik tahu daripada mana? TV Al-Hijrah. Jadi subhanallah, banyak kaedah kita boleh buat, dan yang paling utama adalah makanan. Dengan RM250 kita boleh bagi satu kotak makanan yang boleh bertahan 1 bulan. Dalam keadaan memerlukan sangat, makanan itu sangat-sangat penting. Begitu juga dengan winter blanket. 250 winter blanket kita ini sudah ditempah di Ushaq, berdekatan dengan Izmir, dengan nilaian 10,000 pack winter blanket yang tebal sangat-sangat tu. Kata mereka lebih baik daripada UN punya kualiti. Subhanallah, kalau itu kita sangat-sangat seronok, kerana kita membawa bendera Malaysia. Tertulis di atas, ditenun di atas blanket kita itu MAPIM dan Malaysia. Itu yang kita seronok sangat. 250 mampu untuk memanaskan anak-anak Syria. Itu serba sedikit, mungkin akan dikongsi oleh Heriza dan juga Azwani untuk apa yang kita bakal bawa dalam 30 kontena yang akan berlangsung tak berapa hari daripada sekarang. Ya, insya-Allah. Insya-Allah, Eliza. Saya terngiang-ngiang bila tengok anak-anak dekat Syria tu kan. Saya teringat ada seorang adik lelaki dia cakap, "Syukran Malaysia, syukran Malaysia" di polo. Syukran Malaysia. Kami tengok kenapa?
rupanya dia dapat selimut dengan tilam macam yang comforter tu, selimut tebal tu. Syukran Malaysia, seronok sangat-sangat. Sampai kami nak minta air mata, dan dia tu adalah anak-anak istimewa tau. Dan selimut satu keperluan dan satu kepentingan bagi mereka sendiri. Jadi diorang selalu tanya, nanti akan datang lagi tak? Akan datang lagi tak? So bila saya tengok tu macam kalau tengok dalam video ni kan, kita orang dah nak kena beredar dah pergi ke tempat lain untuk memberi bantuan. Diorang nangis, sedih, alah orang Malaysia dah nak balik ke? Betapa Malaysia ni adalah macam hero bagi mereka. Tu yang dia punya laungan macam Wahid, 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 Suria Malaysia Wahid. Anak tu tadi. Ni adik ni. Suria Malaysia. Sofi, mereka dapat ni tadi tengah menyanyi lah tu. Ni nak balik dah ni. Dia duduk berkali-kali. Ya Allah, saya tak boleh lah. Kena tengok dia memang sangat. Sofi, dia orang dapat yang macam Ija cakap dengan Ika kata, dia orang dapat selimut. Katakanlah ini selimut. Dia apa mah? Cium. Macam Quran pula. Kita kalau di Malaysia ni maksudnya kita hargai sangat, kita sayang sangat. Selalunya kalau kat Malaysia budaya dia adalah Quran. Di sana dapat stokin, sayang sangat, ada yang peluk seorang-seorang. Saya macam subhanallah, terdetik hati kita, rupanya mereka sangat-sangat perlukan. Saya tak boleh macam sambung lah cerita. Macam nyawa diorang lah kan. Peritnya merasai sendiri sejuk, tiba-tiba orang bagi. Ya Allah, nikmat dia tu tak terkata kan. Betul. Sampailah hilang daripada pandangan dia. Syukran Malaysia. Sampai habis kita orang habis. Macam kalau kita ni kan macam, okey, contoh dilanjutkan lagi PKPB, kita dah macam Allah, tapi at least kita still boleh order food online kalau mengidar apa benda. Diorang nak mengidar apa pun dah tak sempat dah sebab makanan ada ke tidak. So, sebab asalkan ada makanan je pun dah cukup nikmat. Betul, sebab tu MAPI mengambil inisiatif yang macam tadi kita ada paparkan iklan di mana kita pergi sendiri di kilang roti. Daripada proses buat dough, kemudian kita daripada roti yang panas-panas tu kita terus hantar kepada mereka. Satu hari 60,000 roti. 60,000 keping roti tanpa henti sepanjang tahun. Masya-Allah. Kilang seluas 3 ekar, betul-betul di pintu sempadan. Yang kami buat roti sampai saya pun lupa tak pernah buat roti kan. Roti tengah panas pun saya pegang, bunyi tahu je terus terlepas. Punya excited kan. Tapi nak bagi tahu pasal wakaf tadi tu kan. Kadang-kadang kita mampu beli sampai kadang-kadang handbag beribu-ribu, kasut beribu, boleh kan. Kita boleh pula letak matlamat macam tu kan. Matlamat maknanya gaji ni boleh. Tetapi kan saya berbicara dengan Ustaz Don yang buat saya rasa macam jadi asal macam okey, kita kena tengok balik apa yang kita beli. Sebab apa? Dia kata kadang-kadang kita beli tu dah cukup dah keperluan kita, tapi yang lain dah jadi kehendak. Sedangkan contohnya RM4,000 ke RM5,000 kita boleh ataupun RM6,000 dah boleh satu rumah untuk diorang. 3 bilik dengan toilet ada kat dalam. Sebelum ini tak ada privacy. Biasa kita beli telefon bimbit yang baru. Betul. Jadi saya rasa macam ini antara benda yang kita boleh wawarkan untuk kita set pula matlamat. Kita nak capai RM6,000 untuk buat satu rumah. Tapi kalau tak mampu tak apa RM600. Kalau tak mampu juga kumpul RM10 seorang untuk berapa orang, satu kelas. Boleh. Kalau kita boleh buat benda lain, insya-Allah benda ni memang boleh capai. Dari kita nak ataupun tak. Macam bebek mak-mak. Jadi nak sumbang dekat mana? Atas kita kan. Di atas kita. Jadi sumbangannya boleh pergi ke website www.rayuansyria.com. Jadi kalau yang terlepas macam nak ambil nombor akaun cepat-cepat, ingat ini dia ada dua website iaitu www.tabungsyria.com ataupun www.rayuansyria.com. Jadi ingat, insya-Allah, kerana tim Rescue Syria kita akan berlepas ke Turki dan insya-Allah masuk ke Syria dalam beberapa hari lagi. Dan tim yang kedua pula akan uruskan pengurusan bantuan di dalam Malaysia dan juga di negara-negara lain. Jadi kita minta sangat-sangat sahabat-sahabat untuk doa kerana ini adalah masa yang kritikal. Kita berhadapan dengan dua situasi yang datang serentak. Kita pernah melalui, Sofi, iaitu laksanakan Gaza serentak dengan Syria ataupun laksanakan Syria serentak dengan lain. Jadi kita jemput untuk semua bantu Syria, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada kesemua ahli panel saya, Dr. Ahmad Sani, Heliza dan juga Azwani. Terima kasih banyak. Moga dipermudahkan segala urusan. Tak lama lagi untuk nak berangkat ke sana. Moga dipermudahkan. Amin. Okey, dan para penonton semua, kita pun nak berhenti berehat seketika. Kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum.